Kerana orang yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat harta yang Tuhan bagi itu, maka salah satu caranya ialah dibelanjakan mengikut jalan yang Allah Ta'ala redha. Jadi kalau orang yang belanjakan minta kepada tuan yang mempunyai kereta WXM 216 menghalang laluan, tolong alih. Jadi harta yang Allah Ta'ala bagi ini merupakan kurniaan Allah. Jadi hakikat orang yang bersyukur bukan setakat orang kata ni tanda yang warak, tetapi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah ni, maka digunakan harta ni untuk dibelanja kepada jalan-jalan yang elok, jalan-jalan yang baik. Jadi jalan-jalan yang baik ni tuan-tuan, banyaklah jalan-jalan yang baik yang boleh kita belanjakan. Di mana kita orang kata membelanjakan untuk pada orang-orang yang menuntut pada ilmu Allah. Jadi mereka ni adalah golongan Ibnu Sabil. Jadi mereka ni pergi untuk belajar ilmu pengetahuan, terutamanya orang yang belajar ilmu dalam bidang agama ni. Sebab apa? Dalam bidang agama ni kalau kita lihat mana anak-anak yang pergi belajar ni, terutama di negara Timur Tengah, di segi bantuan beasiswa kerajaan daripada dulu sampai kiamat lah kot, lagi mereka merintah, mana ada dapat beasiswa kerajaan. Ibu bapa kena tanggung sendiri. Jadi satu keuntungannya pelajar-pelajar ni hidup di Azhar di Mesir tu, mungkin pembayaran untuk pembelajaran mereka tu tak dikenakan, dia kena belikan kitab dan rumah-rumah sewa. Itu mungkin belanjaan mereka, makan minum dia. Tapi itulah kita lihat bagi mereka yang belajar ni, termasuk pelajar-pelajar kita di Syria, pelajar kita di banyak negara-negara Timur Tengah. Jadi mereka ni adalah golongan Ibnu Sabil. Jadi kenapa kita tak belanjakan harta untuk golongan ini? Walaupun anak kita tak ada yang belajar, tapi kita ni disuruh membelanjakan harta tersebut. Jika tuan-tuan belanja tu sama dengan keadaan kita membelanja pada anak-anak kita. Sebab dia anak orang Islam, nak belajar tak ada duit, ibu bapa dia tak mampu, tapi nak belajar, nak melahirkan cendekiawan, tokoh ilmu-ilmuwan, para alim ulama bagi menggantikan generasi yang sedia ada. Jadi itu salah satu. Ataupun kita gunakan harta untuk beri kepada pembinaan untuk membangunkan Islam. Maknanya sistem kita buat hari ini, nak bangun wakaf, pembangunan wakaf, duit kita diwakafkan. Kalau kita sebut kata wakaf ni, orang kata mana ada tanah, mana duit kita diwakafkan untuk kita nak buat masjid, buat madrasah, buat surau, buat pondok-pondok. Banyak yang telah pun hari ini dibangunkan masih lagi dalam keadaan terbengkalai. Banyak yang dengan ini. Jadi itu di antaranya. Begitu juga kita belanjakan untuk harta pada anak-anak yatim yang mereka memerlukan juga dari segi bantuan atau keuangan dalam cara hidup mereka, pelajaran mereka dan sebagainya. Jadi ibu-ibu tunggal di kalangan mereka yang dhaif, orang fuqara, orang masakin, inilah harta yang boleh kita belanjakan. Dan jangan kita gunakan pada jalan yang Allah Ta'ala tegah. Jadi itu kata Abu Laith, seorang yang warak, dia belanja ikut pada keadaan yang baik ataupun jalan yang mendatangkan kebaikan. Jadi kita yang belanja pun dapat kebaikan, orang yang dibelanja pun mendapat kebaikan. Itu sebenarnya. Jadi bila kedua-dua belah pihak mendapat kebaikan, maka balasan di sisi Allah tiada lain melainkan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang besok akan menjadi kata sebagai tebusan ataupun sebagai pembelaan bagi kita setelah mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri-ciri yang kita lihat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Maka barang siapa yang nak bertemu pertemuan dengan Allah, maka mereka hendaklah falyamal 'amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan mereka menyekutukan Allah
dengan sesuatu dalam ibadat mereka. Jadi inilah orang yang mendapat kebaikan, belanja harta pada jalan yang baik yang Allah Ta'ala redha. Dan dalam pembelanjaan harta itu juga mereka berhemah, kata Abu Lais, berhemah, tidak memboros. Jadi berjimat cermat, belanja harta tidak dibelanjakan sesuka hati pada jalan yang Allah Ta'ala murka. Jadi itu belanja, perbelanjaan kita berhemah. Jadi berhemah dalam keadaan kita ni nak memelihara supaya jangan digunakan salah guna pada jalan yang haram, yang maksiat. Jadi belanja yang elok. Daripada kita duk bagi makan anak borang, lebih baik kita bagi makan anak-anak dalam Malaysia. Ramai yang kebuluran, ramai yang tak berkemampuan, kan? Itu contoh lah. Duk bela anak borang tu apa faedah dapatnya? Anak Malaysia banyaknya, orang Malaysia dalam keadaan rakyat Malaysia masih yang tak ada rumah, yang miskin, yang apa ke dana apa semua. Patut yang tu diutamakan daripada anak panda borang tu. Itu jalan-jalan maksiat yang kita buat. Jadi perbelanjaan kita dalam keadaan yang tidak berhemah, yang tidak cermat pada jalan yang tak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan ini, maka barang siapa yang berjaga dan memelihara harta dengan keadaan berhemah, tidak diguna pada maksiat, tidak menolak dalam amal kebaikan, maka mereka tergolong di kalangan ayat yang Allah sebut di dalam surah Al-Furqan. Tuan-tuan boleh buka tengoklah dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut begitu. Dan yang ke-8, tidak mengharap kedudukan dan tidak sombong, kerana firman Allah juga dalam surah Al-Qasas ayat 83, tempat di akhirat itu kami sediakan untuk mereka yang tidak inginkan kedudukan atau ketinggian di atas bumi dan tidak ingin kerosakan. Ini tanda orang yang warak. Satu lagi, yang ke-8, kata Syekh ni Abu Lais As-Samarqandi, tidak mengharap kedudukan. Sesuatu perkara yang dibuat bukan ingin mendudukkan dia tempat yang baik ataupun disanjung, dipuji, dipuja. Buat ikhlas kerana Allah. Dan tidak sombong. Biasa orang dapat kedudukan ni tuan-tuan, dia jadi sombong. Tak ada kedudukan, jadi orang biasa, habis tak? Jadi orang ni ada kedudukan, makna ada pangkat, ada kedudukan, ada sifat, ada kenamaan bagi dia, tapi dia tidak sombong. Jadi kerana dibuat semua tu dengan kerana Allah, bukan kerana nak mendapat kedudukan yang tinggi, bukan mengharapkan dia mendapat nama di kalangan tempat dalam masyarakat. Jadi barang siapa yang buat begitu, itulah tanda insan yang warak kepada Allah. Wallahu a'lam. Insyaallah sambung besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta